Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paduh, terima kasih kerana masih terus setia bersama dengan channel saya, Abdul Muiz Rosli. Alhamdulillah, dah lama kita tak jumpa. Minta maaf, saya sangat sibuk. Terutama sekali apabila sekolah pun sudah hampir dibuka. Banyak perkara yang perlu saya uruskan. Dan saya juga minta maaf kepada anda semua apabila saya tidak menjawab pertanyaan ataupun soalan anda di ruangan YouTube. Sebab saya banyak sangat terima soalan daripada para penonton channel YouTube saya. Sama ada di Facebook, di IG, di Telegram, juga di WhatsApp. Jadi saya minta maaf banyak-banyak apabila terpaksa mengabaikan kalian, para penonton ataupun penyokong saya selama ini di YouTube. Saya minta maaf banyak-banyak. Sekiranya ada apa-apa soalan, insya-Allah cuba hantar di IG ataupun di Facebook saya. Insya-Allah saya akan cuba jawab. Terima kasih banyak-banyak. Baik pelajar-pelajar sekalian, banyak soalan yang saya terima. Antaranya ialah ramai pelajar yang nak menolak tawaran yang mereka terima, terutamanya apabila mereka mendapat IPG dan juga matrikulasi, juga politeknik. Banyak sangat yang mereka bagi tahu saya, ataupun ramai sangat yang bagi tahu saya, mereka nak tolak. Puncanya adalah kerana jauh. Para pelajar yang dikasihi sekalian, kalau kita nak kira jauh, saya sebenarnya tak tahu masalah anda semua, dan saya juga pun tak nak ambil tahu sangat tentang masalah anda. Tetapi apabila ada pelajar yang dah dapat IPG nak tolak, saya kira sangat sedih. Sebab seperti yang saya maklumkan kepada anda, lebih kurang 19,000 pelajar yang tidak berjaya mendapat tempat di IPG. Tetapi apabila anda dah dapat tempat di IPG, anda tolak. Kemudian ada juga yang dah dapat ke matrikulasi 2 semester juga tolak. Sedih? Ya, sangat sedih. Saya kalau sebagai yang tukang pilih pun, saya akan rasa sedih apabila kita dah tawarkan tempat terbaik untuk anda, tetapi anda tolak. Puncanya adalah kerana jauh. Puncanya adalah kerana jauh. Pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, tolong fikirkan bahawa anda sekarang ini sudah berusia 18 tahun. Berapa? Sekurang-kurangnya 18 hingga 19 tahun. Bayangkan, umur 18-19 tahun masih lagi nak berada di ketiak mak ayah. Saya tak katalah yang benda itu tidak bagus. Tidak. Tetapi sudah sampai masanya untuk kita terbang tinggi mencari arah tuju kita. Jangan risau, sebab mereka yang pandai terbang pasti akan pandai pulang semula. Masalahnya ialah apabila kita tak berani nak terbang, kan? Terutamanya apabila mendapat tempat yang jauh sedikit. Contohnya duduk di Johor, dapat tawaran di Terengganu, ataupun duduk di utara, dapat tawaran ke Johor, tolak sebab tidak bersedia untuk berjauhan dari keluarga. Saya tak katakan kepada mereka yang ada masalah keluarga, contohnya mak ayah sakit ataupun bapa sudah meninggal, mak ada masalah tinggal seorang dan sebagainya. Itu kes lain. Tetapi bila kes yang tak ada isu besar, semata-mata kerana tidak sanggup berjauhan dengan mak ayah. Saya dulu pun kalau nak cerita dulu ni mungkin tak relevan, tapi saya kira masih lagi boleh diterima pakailah kalau saya cerita ataupun sebut dulu tu. Saya dulu saya orang Negeri Sembilan, kan, dapat belajar di Terengganu. Jauh tak? Yes. Lebih kurang 6 ataupun 7 jam kalau kita naik bas. Silap-silap boleh sampai ke 8 jam. Tetapi kalau naik kereta mungkin sekitar 5 hingga 6 jam sahaja. Jauh tak? Ya, sangat jauh. Dan kalau anda nak tahu, jalan dari Negeri Sembilan nak ke Terengganu itu bukan highway.
kan, bukan highway. Yes, dah sampai ke Kuantan itu dah ada highway, tetapi zaman saya itu tidak ada. Lebuh Raya LPT tu masih belum secantik seperti hari ini, kan, masih belum secantik hari ini. Ya, saya ada dua pilihan, sama ada saya nak masuk Kisda di Bangi ataupun Kuza di Terengganu. Kalau saya nak fikir jauh, sudah pasti saya akan pilih untuk duduk di Kisda. Tetapi tidak, ada sebab mengapa saya nak pergi ke Terengganu. Saya akan kongsikan sebentar lagi. Bila mak ayah saya hantar, sedih, ya, memang sedih kan. Berairlah juga air mata tu sebab nak tinggalkan mak ayah. Ayah saya cakap apa? Muiz, jangan risau, ayah akan melawat kau tiap-tiap tahun. Tetapi pelajar-pelajar sekalian, ayah saya dia tak tunaikan janji dia. Dia hanya melawat saya 2 kali saja. Pertama sewaktu hantar dan kedua waktu convocation. Yang lebihnya saya pandai berdikari. Pandai balik sendiri, pandai bawa motor dari Negeri Sembilan ke Terengganu, balik konvoi naik motor bersama-sama dengan kawan-kawan. Jadi hari ini saya nak kongsikan kepada anda 3 sebab kenapa anda perlu terbang dari rumah anda. Pergilah ke tempat yang jauh itu. Yang pertama, para pelajar yang saya hormati, kita nak ajar ataupun kita nak latih diri kita untuk berdikari. Sebab apa berdikari? Sebab apabila kita berada di sana, kita tidak ada kereta, kita tidak ada motor, kita tidak ada pengangkutan. Hanya diri kita sahaja. Di situlah kita akan belajar berdikari. Belajar untuk bangun pagi sendiri. Belajar untuk solat subuh sendiri tanpa ada yang kejut. Belajar untuk manage duit sendiri. 300-400 yang ayah bagi sebulan, macam mana nak pastikan 300-400 itu cukup? Bagaimana cara untuk kita hadkan perbelanjaan? Mana yang penting, mana yang tidak? Yes, kalau kita duduk di rumah, mungkin kita tidak mampu untuk berdikari seperti itu. Mungkin. Tetapi apabila kita duduk di tempat yang jauh, sudah pasti kita akan lebih berdikari dan jati diri kita. Terutamanya untuk mengekalkan disiplin, mengawal perangai kita sendiri. Sebab mak ayah tak ada, mak ayah jauh. Dan bagaimana cara untuk kita kawal kewangan kita. Itu yang penting. Okey, sekarang kita tengok pula yang kedua. Yang kedua, kita akan belajar budaya dan adat resam yang baru. Saya orang Negeri Sembilan kot. Semua belakang O. Saya, apa, ekau dan sebagainya. Tetapi apabila saya berada di Terengganu, dia terlebih makan. Kan, dia terlebih makang, kan, terlebih makang. Dia jadi makang, dia jadi tubik, dia jadi pitih, dia jadi samah, dia jadi nak gimana, kan, nak wak menda, gih lalu, kan. Dia akan tukar macam tu. Kalau kita tak berada di tempat itu ataupun kita hanya sekadar duduk di rumah kita, kita tak akan dapat tahu semua itu. Ya. Sebab itu orang kata apa? Jauh perjalanan, luas pandangan. Dan yang ketiga, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, apabila kita duduk jauh dari keluarga, kita akan belajar untuk menghargai apa yang kita ada. Kalau sebelum ini kita dengan adik-beradik kita selalu sangat gaduh, kan? Bila kita dengan adik-beradik kita selalu sangat bercakar-cakaran. Dengan mak ayah kita selalu sangat tak dengar cakap mereka, kan? Tetapi bila kita duduk jauh, kita akan belajar untuk menghargai mereka. Kita akan belajar untuk menyayangi mereka. Kita akan belajar untuk menghargai apa yang ada di depan mata. Kan, waktu itu bila kita dah duduk berjauhan, kita akan sentiasa call mak ayah kita. Kita akan sentiasa hubungi adik-beradik kita. Sebelum ni kita tak pernah pun hubungi mereka. Tetapi bila kita dah ada jauh, tak ada depan mata, kita akan sentiasa teringatkan mereka. Masa itu kita akan belajar sebut, mak, Alung rindukan mak. Mak, Alung sayangkan mak. Ayah, Alung rindukan ayah. Kita tak akan rasa benda itu apabila kita duduk di depan mata mereka. Saya nak tanya kepada anda semua, siapa yang duduk di rumah nak keluar cium tangan mak ayah? Tak, kan? Ada, tapi saya yakin dan pasti tak semua akan cium tangan mak ayah, betul? Jadi apabila anda berada
jauh dari keluarga, anda akan menghargai perkara-perkara yang kecil itu. Waktu malam anda akan masuk dalam grup WhatsApp, rindu dan sebagainya. Anda akan menghargai perkara-perkara kecil yang pernah anda lalui bersama dengan keluarga anda. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Anda tak kerasa benda tu kalau anda berada di rumah. Terutamanya mereka dari Borneo datang ke Semenanjung. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kan? Jadi kepada anda semua, saya sarankan kepada anda, sekiranya tidak ada masalah yang mendesak, contohnya macam kesihatan, contohnya macam mak, ayah ataupun sudah meninggal dunia, hanya tinggal seorang saja dan kita anak sulung yang perlu menjaga mereka, ataupun mak atau ayah kita sakit tenat, kan, ada kanser dan sebagainya, mak tidak mampu untuk menguruskan ayah, kita sahaja harapan keluarga. Saya rasa itu boleh dimaafkan. Tetapi kalau saja-saja kerana jauh, fikir-fikirkanlah baik pelajar-pelajar sekalian. Okey, saya kira setakat saja. Terima kasih banyak-banyak. Sekiranya anda ada soalan ataupun anda ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk hubungi saya melalui Facebook ataupun di IG. Tetapi sekiranya saya tak jawab, minta tolong anda hubungi dengan guru bimbingan dan kaunseling anda. Stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan, mudah-mudahan segala impian kita akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi